Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sentiasa ceria serta bersemangat untuk kita meneruskan pembelajaran kita yang seterusnya lah. Okey, jadi seperti mana yang awak dapat lihat pada slide ni, okey, kita akan sambung kembali Okey, puisi tradisional pantun alam remaja yang telah kita pelajari pada minggu lepas Okey, kalau minggu lepas kita dah belajar banyak perkara. Okey, kita dah dengar pantun alam remaja tu macam mana. Okey, kemudian kita dah tahu apakah dia tema dia, apakah dia persoalan. Okey, kemudian sampailah kepada nilai dan pengajaran telah kita peroleh Okey, dalam slide yang pertama dahululah. Okey, jadi dalam slide yang seterusnya ini, okey, jadi kita akan sambung tak banyak pun, sikit saja. 3 perkara saja yang kita akan sambung. Okey, iaitu dari segi bentuk, gaya bahasa dan juga unsur bunyi. Okey, jadi mari sama-sama kita saksikan kajian dia Baiklah Okey, pelajar-pelajar sekalian, okey, kalau kita tengok bentuk okey, sebelum tu cikgu nak pelajar-pelajar buka okey, buka buku antologi Baik Budi Indah Bahasa tu, iaitu pada muka surat 5 Okey, jadi sambil tu kita boleh tengok-tengok sekali lah. Okey, apakah yang dikatakan dengan kajian bentuk yang kita boleh dapat daripada pantun alam remaja ni Okey, kita tengok yang pertama sekali. Okey, kalau pelajar-pelajar lihat di situ, okey, pantun ni mempunyai bilangan rangkap sebanyak 7 rangkap. Jadi kalau kita tengok dalam buku tu telah pun dituliskan nombor nombor pada setiap rangkap pantun tersebut tu. Okey, kalau muka surat 5 tu ada sampai 5 rangkap. Okey, dan muka surat yang ke-6 tu ada lagi 2 rangkap. Jadi semua sekali adalah 7 rangkap Okey, kemudian kita lihat pantun ini. Okey, pantun ala remaja ni mempunyai 4 baris dalam setiap rangkap. Maksudnya pantun ini berbentuk pantun 4 kerat Okey, kalau kita tengok tu, okey, setiap rangkap pantun tu mesti ada 4 baris lah Okey, contoh yang cikgu bawakan di sini. Okey, yang ni cikgu ambil daripada rangkap ketiga dalam pantun alam remaja ni. Okey, iaitu ayam kinantan terbang mengekas, hinggap di ranting bilang-bilang. Melihat bonda pulang lekas, hatiku besar bukan kepalang. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini ada 4 baris kan. Okey, 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, begitu juga dengan rangkap-rangkap yang lain Okey, kemudian kita lihat pula kajian dari segi jumlah perkataan jumlah perkataan yang ada dalam setiap baris. Okey, kalau awak lihat, okey, kalau awak kaji dan cari di situ, okey, terdapat 4 hingga 5 patah perkataan dalam setiap baris. Okey, maksudnya paling sikit adalah 4 dan paling banyak adalah 5. Okey, contoh yang cikgu bawakan di sini, contohnya okey, ada pada baris elok rupanya kumbang jati. Okey, kalau kita lihat yang ni paling sikit, antara contoh yang paling sikit, jadi kita kira di situ ada 4 patah perkataan 1, 2, 3 dan 4. Okey, dan seterusnya kita lihat yang paling banyak dalam baris tersebut ialah 5 patah perkataan Okey, iaitu bonda pulang bapa pun sampai. Okey, ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5 patah perkataan. Okey, seterusnya kita lihat sambungan dari segi bentuk ni Okey, kalau kita tengok kalau tadi dari segi patah perkataan, sekarang kita tengok macam biasa. Okey, macam biasa juga seperti sebelum ni kita belajar. Okey, itu kajian dari segi suku kata. Okey, kalau suku kata, kalau kita lihat dalam pantun tersebut mempunyai 9 hingga 10 suku kata Okey, maknanya paling sikit yang ada dalam pantun tu 9 suku kata. Okey, dan paling banyak yang kita boleh peroleh adalah 10 suku kata. Okey, jadi sini cikgu bawakan contohnya. Okey, contohnya di situ kita ambil daripada baris melihat ibu sudah pulang. Okey, pelajar-pelajar boleh kira sama-sama dengan cikgu di situ. Kalau kita tengok, okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suku kata. Okey, ni yang paling sedikit. Okey, contoh untuk yang paling banyak kita boleh peroleh. Okey, contohnya kalau cikgu bawakan di sini melalui baris kita menari keluar bilik. Okey, terdapat 10 suku kata di situ. Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi ada 10 suku kata. Okey, jadi cikgu ulang balik tadi. Maksudnya kalau dari segi suku kata, kalau kita lihat mempunyai 9 yang paling sikit dan yang paling banyak adalah 10 suku kata. Okey, kemudian kita pergi pula kepada rima akhir. Okey, kalau kita tengok pantun ni, pantun alam remaja ni adalah pantun 4 kerat. Jadi kalau pantun 4 kerat, kebiasaannya kalau kita tengok rima dia adalah AB, AB. Maksudnya dia berselang-selang lah. Okey, contoh kalau kita tengok di sini, cikgu bawakan di sini. Okey, ini adalah contoh bagi rangkap kelima dalam pantun tersebut. Okey, hanyut batang berlilit kumpai. Okey, pelajar boleh fokus kepada perkataan di belakang tu, pai. Okey, jadi rimanya bermula dengan A. Okey, kemudian kita pergi seterusnya, terdampar di ujung Tanjung Jati. Okey, jadi kita tengok rima hujung dia, jati tu T di belakangnya. Okey, jadi jadi B. Sebab apa? Sebab apa jadi B? Sebab sebutan hujung ni T tak sama dengan yang atas tadi pai. Jadi bila tak sama, dia akan jadi automatik jadi B. Okey, kemudian kita tengok pada ayat bonda pulang bapa pun sampai. Okey, belakang ni pai. Kalau kita lihat, pai ni sama dengan baris pertama ke atas tadi. Jadi bila sama, pai dan juga pai, dia akan jadi A semula. Jadi A, B, A. Okey, dan kemudian kita tengok pada baris yang seterusnya, kita semua berbesar hati. Okey, T. T sama dengan mana? T sama dengan baris kedua, jadi kita letakkan B di situ. Jadi bila begini, rima untuk pantun alam remaja ni ialah A, B, A, B. Okey, cikgu harap jelas macam mana cara untuk kita mencari rima. Okey, ni kalau dalam bentuk pantun, syair ke apa, mudah untuk kita kenal pasti rima dia. Kadang-kadang yang jadi sukar sikit untuk kita cari rima ni biasanya pada mana? Pelajar-pelajar ingat tak? Biasanya apabila kita belajar sajak. Sajak biasanya agak sukar kita nak cari rima dia sebab dia pasti mempunyai pelbagai rima. Sebab apa? Sebab sajak ni berbentuk bebas, jadi hujung dia kebanyakannya tidak samalah. Okey, jadi kita berbalik semula kepada pantun kita ni. Okey, yang terakhir kalau kita tengok, kalau pantun seperti mana yang cikgu dah biasa ajar kepada pelajar-pelajar sebelumnya, maksudnya wajib akan ada pembayang dan juga wajib akan ada maksud. Jadi kita gunakan contoh yang sama je lah kat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, di manakah pembayang? Pembayang yang ada dalam pantun ni. Okey, pembayang dia. Okey, apa dia? Okey, betul. Pandai pelajar-pelajar. Alhamdulillah masih ingat lagi apa yang cikgu ajar pada tahun lepas. Okey, jadi kalau kita tengok sini, kalau pantun pembayang dia adalah ada pada baris pertama dan juga baris kedua. Jadi kita tengok situ, hanyut batang berlilit kumpai, terdampar di ujung Tanjung Jati. Okey, kalau kita tengok pembayang ni ada maksud tak? Okey, pandai. Pembayangnya tidak membawa sebarang maksud. Pembayang ni fungsinya hanya untuk menyedapkan penyampaian sesuatu pantun tu saja. Okey, kemudian kita pergi pula kepada maksud. Okey, kat mana kalau kita nak cari maksud sesuatu pantun tu, kita fokus kepada baris ketiga dan juga baris keempat. Dua baris ni barulah kita panggil sebagai baris maksud. Okey, jadi kalau dalam rangkap ni kita tengok, bonda pulang bapa pun sampai, kita semua berbesar hati. Jadi kalau pelajar boleh nilaikan sendiri maksud dia atau boleh rujuk semula kepada maksud yang kita telah pelajari sebelum ni. Okey, maksud dia apa? Okey, dalam rangkap ni kita boleh fahamkan maksud dia kan. Bila kita baca tu kita boleh fikir apa sebenarnya nak disampaikan melalui rangkap ni. Okey, maksudnya apabila apa? Apabila ibu bapa sampai ke rumah, anak-anak semua akan berasa sangat gembira dan sangat rasa apa? Menghargai kedua bapa kita yang sampai ke rumah dalam keadaan yang selamat. Okey, kita sambung slide seterusnya. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita pergi ke slide yang seterusnya iaitu gaya bahasa. Okey, seperti mana yang pelajar-pelajar semua telah tahu dan juga telah ketahui bahawa gaya bahasa ni merupakan satu elemen yang sangat penting sebenarnya dalam penyampaian sesuatu karya lah, terutama karya kreatif lah. Contohnya macam kalau nak buat sajak, puisi, nak tulis cerita macam cerpen, novel dan sebagainya. Tanpa gaya bahasa ni, penyampaian sesuatu karya tu akan kelihatan hambar dan akan membosankan pembaca lah. Jadi gaya bahasa ni sebenarnya sangat penting.
Walaupun kadang-kadang kita tak sedar pun sebenarnya kepentingan gaya bahasa ni. Tapi sebenarnya sangat penting ya. Okey, jadi dalam pantun alam remaja ni kalau kita perhatikan ada beberapa gaya bahasa yang kita boleh peroleh. Okey, antaranya yang pertama, contohnya wujudnya simpulan bahasa Okey, simpulan bahasa ni pelajar boleh buka buku tu tadi. Okey, boleh rujuk kepada dalam rangkap pertama tu baris ketiga. Rangkap pertama baris ketiga ada perkataan besar hati di situ. Jadi besar hati ni adalah contoh yang kita boleh ambil untuk menunjukkan adanya gaya bahasa simpulan bahasa. Okey, kemudian kita pergi kepada seterusnya anafora. Okey, pelajar-pelajar ingat lagi tak anafora ni apa? Kelupa dah. Kerja makan tidur, semua habis lupa kan. Okey, jadi kita tengok kat sini cikgu ulang semula. Okey, sebagai untuk menajamkan kembali ingatan pelajar-pelajar sekalian Okey, jadi anafora ni adalah salah satu bentuk perulangan Okey, perulangan yang kita boleh jumpa. Jadi kalau khusus untuk anafora ni maksudnya adalah perulangan yang berlaku pada awal baris Okey, jadi pelajar boleh tengok kepada rangkap keempat dalam pantun alam remaja tu. Kalau kita perhatikan, okey, ada perulangan yang berlaku pada perkataan sebarang ni, perkataan sebarang ni iaitu pada baris yang kedua dan juga baris yang keempat Okey, baris kedua dan baris keempat tu okey, diulang perkataan sebarang tu sebanyak 2 kali di awal baris. Jadi kalau anafora ni adalah perulangan yang berlaku pada awal baris. Kalau hujung baris ingat tak? Ingat tak apa benda kalau hujung baris? Okey, kalau hujung baris epifora. Kalau tengah-tengah baris responsi. Tapi dalam pantun alam remaja ni tak adalah tak adalah perulangan yang berlaku di tengah dan juga perulangan yang berlaku di hujung Jadi yang kita boleh kesan cuma anafora lah Okey, seterusnya kita tengok kepada kata ganda. Ini satu lagi jenis gaya bahasa yang sangat mudah pelajar-pelajar boleh jadikan contoh kalau nak jawab soalan berkaitan dengan gaya bahasa. Okey, kalau kita nampak je, kita tengok tu, kita kaji tengok, kita tengok ada kata ganda, kita ambil saja Sebab kata ganda ni juga merupakan salah satu komponen gaya bahasa untuk menyedapkan penyampaian sesuatu karya. Okey, contoh yang kita boleh dapat kat sini, okey, dalam pantun alam remaja ni kalau pelajar-pelajar perhatikan, okey, kita boleh tengok pada kalau adik-beradik ni rangkap keempat okey, boleh rujuk pada buku Okey, rangkap keempat ada perkataan adik-beradik di situ. Kata ganda Okey, begitu juga bilang-bilang ni kita boleh tengok ada pada rangkap kedua rangkap kedua baris kedua. Okey, dan kemudian bersorak-sorak ni pelajar boleh perhatikan pada rangkap ke-6 dalam pantun tersebut ramai orang bersorak-sorak. Jadi ini semua adalah kata ganda Okey, seterusnya kita pergi kepada gaya bahasa yang lagi mudah, lagi senang. Ini kalau pelajar tak boleh jawab, cikgu tak tahu nak katalah sebabnya biasanya kalau imej alam ni memang kita akan jumpa. Tak kira lah puisi ke biasanya puisi lah, puisi macam ni lah paling senang sekali nak jumpa dan juga sajak. Wajib ada perlambangan ataupun sesuatu yang pengkarya tu gunakan membandingkan dengan menggunakan imej alam. Imej alam ni maksudnya apa? Kalau tak ingat cikgu ulang balik. Imej alam ni adalah perkara-perkara benda-benda yang berada di sekeliling kita. Biasanya tumbuh-tumbuhan, haiwan Okey, benda-benda Okey, dan contoh kita ambil kat sini, contoh yang ada dalam ni, pelajar boleh tengok sendiri, contohnya kumbang jati, haiwan kan. Itik, haiwan lagi, rumput, tumbuh-tumbuhan Okey, ayam kinantan, ranting, kumpai Okey, dan seumpamanya lah. Okey, kita pergi pula kepada yang terakhir iaitu inversi. Ingat tak inversi ni apa? Tak ingat. Okay, kalau tak ingat, cikgu ingatkan balik lah. Kalau duduk depan-depan tu boleh saya tarik telinga Ni sebab dalam ni tak boleh lah. Tak ingat saya kenalah tegangkan Okey, jadi kita tengok kat sini inversi. Inversi adalah salah satu gaya bahasa pembalikan kata. Contohnya maksudnya kalau perkataan tu dia terbalik lah. Subjek pergi ke belakang, predikat pergi ke depan. Okey, contoh kat sini kita boleh tengok elok rupanya kumbang jati. Elok rupanya kumbang jati. Okey, kenapa elok rupanya kumbang jati?
Sebab sepatutnya ayat tu, kalau ayat yang betul, bukan nak kata ayat ni tak betul maksudnya kalau ayat yang ikut betul-betul ayat aktif lah. Ayat yang betul-betul macam ayat aktif tu sepatutnya subjek kat depan kan. Jadi sepatutnya kumbang jati ni berada di hadapan ayat. Jadi sepatutnya ayat dia kumbang jati elok rupanya, ataupun kumbang jati rupanya elok. Itu tapi disebabkan ini adalah salah satu kaedah gaya bahasa menggunakan inversi. Jadi kita tengok diterbalikkan menjadi elok rupanya kumbang jati. Okey, boleh faham tak pelajar-pelajar? Okey, cikgu harap semua boleh faham balik Kita pun tak lama lagi nak sekolah jadi sebelum kita nak naik sekolah ni, pastikan pelajar-pelajar boleh menguasai terutamanya dalam Komsas ni gaya bahasa ni. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Sebab kebiasaannya pelajar-pelajar kalau keluar soalan tentang gaya bahasa, ramai yang tidak berminat untuk menjawab. Padahal untuk bahagian gaya bahasa ni mudah saja kalau kita dapat menguasai Okey, jenis-jenis gaya bahasa tu kita faham dan kita tahu macam mana cara kita nak cari jawapan dia dalam petikan yang diberi Okey, jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, dan kemudian kalau tadi kita ada gaya bahasa, okey sekarang kita pergi pula kepada unsur bunyi Okey, unsur bunyi. Okey, unsur bunyi kat situ, okey, yang ni sebenarnya tak semestinya apa yang cikgu bagi contoh ni lah. Kalau pelajar tahu maksud, tahu cara macam mana nak cari, sebenarnya unsur bunyi ni kalau keluar soalan periksa juga kacang je nak jawab. Mudah sangat-sangat Okey, kalau ingat tak ni, asonansi apa, aliterasi apa? Kena tarik telinga lagi lah tu Okey, kalau tak ingat, okey cikgu ingatkan semula. Okey, asonansi ni maksudnya apa? Okey, asonansi ni adalah satu bentuk perulangan perkataan vokal, huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Huruf vokal A, E, I, O, U. Jadi kita boleh cari je kat mana-mana baris yang ada dalam pantun tu. Okey, lepas tu kita kena pasti. Kita kena pasti. Okey, huruf apa yang banyak berulang. Contohnya kalau kita nampak dalam apa tu, contoh macam ni lah. Nampak banyak huruf A kan. Okey, minta maaf yang ni huruf I Okey, contohnya macam ni banyak huruf I kan berulang kan. Jadi itu kita boleh ambil contoh sebagai asonansi untuk perulangan vokal I. Okey, macam tu juga kalau kita nampak okey banyak je A berulang dalam tu kan huruf ni kita boleh ambil sebagai contoh untuk asonansi iaitu perulangan vokal A. Jadi ni cikgu bagi contoh dua lah. Jadi kalau awak boleh cari sendiri dalam tu contoh lain untuk vokal A pun lagi baik ataupun ada perulangan huruf vokal-vokal lain, contoh ada O yang berulang banyak ada huruf U ke berulang banyak. Jadi kita boleh ambilkan sebagai satu contoh untuk menjawab soalan berkaitan dengan asonansi iaitu unsur bunyi iaitu asonansi perulangan huruf vokal dalam baris Okey, kemudian selesai asonansi kita pergi kepada aliterasi. Okey, kalau asonansi tadi huruf vokal, kalau aliterasi ialah huruf apa? Konsonan. Okey, apa maksud huruf konsonan ya cikgu? Tak ingatlah. Huruf konsonan apa dia? Okey, huruf konsonan ialah huruf-huruf selain daripada huruf vokal. Maksudnya konsonan tu selain daripada huruf A, E, I, O, U. Maknanya kalau daripada A, B, C tu sampai Z tu kita nak baca, A bukan kan? B. Dia mula daripada B kalau konsonan Okey, jadi B, C, D, E bukan, F, G, H. Okey, dan sampailah kepada Z Okey, jadi kalau kita tengok di sini okey, aliterasi yang cikgu boleh bawakan sebagai contoh di sini adalah satu contoh perulangan huruf konsonan N Okey, jadi kita tengok sini sebarang nyanyi kita nyanyikan. Okey, jadi ada beberapa huruf N yang berulang banyak juga dalam baris ni Jadi kita boleh ambil contoh untuk aliterasi perulangan konsonan N. Okey, macam tu juga kalau pelajar nak cari sendiri contoh, okey lagi baik. Maknanya cari dalam tu yang apa huruf-huruf konsonan lain yang agak banyak berulang, sekurang-kurangnya biar 3 kali lah. Kalau contohnya dalam periksa tu awak cari tak ada sangat kan? Tak ada sangat. Biasanya kalau konsonan ni payah sikit. Cari-cari tak ada yang 3 kali berulang. Okey, paling minima berulang sebanyak 2 kali kita boleh ambilkan contoh untuk sebagai contoh untuk perulangan unsur bunyi aliterasi. Okey, jadi cikgu harap
Jelas tak? Okey, harap semua pelajar faham dan jelas dengan penerangan cikgu tadi. Okey, pelajar-pelajar sekalian, jadi sebenarnya telah selesai pun kajian dan juga pembelajaran kita tentang pantun alam remaja. Okey, 2 siri yang cikgu bawakan untuk anda semua. Jadi cikgu harap anda semua boleh memahami apa yang cikgu sampaikan dengan sebaik-baiknya. Terutamanya kalau keluar soalan periksa tu, macam contoh soalan pengukuhan yang cikgu beri ni, mana awak boleh jawab dengan baik. Okey, kita dah selesai belajar semua. Jadi cikgu nak salin semua nota tadi. Okey, yang cikgu beri kepada awak dan cikgu dah telah terangkan pun kepada awak semua. Okey, dan kemudian di akhir tu cikgu nak awak cuba jawab 3 soalan ni macam biasalah. Soalan berbentuk peperiksaan Okey, jadi kita anggap soalan ni adalah sebagai soalan pengukuhan kita untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar-pelajar terhadap pembelajaran kita Okey, dalam pantun alam remaja ni. Okey, soalan yang pertama ni, okey, nyatakan maksud yang ingin disampaikan Okey, yang ingin disampaikan melalui rangkap ke-7 pantun alam remaja. Okey, ingat lagi tak macam mana cara nak jawab soalan ni? Okey, jadi cara lengkap untuk menjawab soalan ni, maksudnya kita ambil sebahagian daripada soalan, kita masukkan dalam jawapan kita dan kemudian kita bagi sekurang-kurangnya 2 jawapan lah. 2 jawapan untuk mendapat markah penuh untuk mendapat markah penuh lah untuk bahagian ni Okey, iaitu 3, 3 dan juga 4 Okey, kemudian kita tengok kat sini ni. Okey, rangkap ke-7 maknanya awak buka muka surat 6 tu. Muka surat 6 tu iaitu mahulah kami hendak melapun, lapun di bawah orang menjaja. Jangan marah kami berpantun, budak kecil biasa manja. Okey, yang ini okey, baca, fahamkan. Okey, kalau nak jawab sendiri lagi baik, tapi kalau rasa macam kurang jelas, cuba awak boleh ambil sajalah daripada nota yang cikgu beri kepada anda tu Okey, dan cara jawab dia macam mana? Kita ambil daripada sinilah yang terbaiknya Okey, maksud yang ingin disampaikan melalui rangkap ke-7 pantun alam remaja ialah. Okey, dan kemudian sila jawab dengan menyatakan maksud yang sepatutnya. Okey, itu soalan pertama Okey, kita pergi soalan kedua. Huraikan 2 persoalan yang dapat diperoleh melalui pantun ini. Okey, 2 persoalan. Jadi persoalan banyak kan? Jadi kalau tak ingat, pelajar boleh rujuk pada nota yang cikgu beri, tulis saja jawapan dia. Okey, kalau nak cari sendiri, nak fikir sendiri, itu lebih baiklah. Jadi bagi 2 persoalan, beri 2 persoalan. Okey, jawab dalam ayat Jadi 2 persoalan yang dapat diperoleh melalui pantun ini ialah. Okey, kalau macam jawapan dia panjang, macam cikgu pernah jawab, ingat lagi tak? Maksudnya kita nokta dahulu satu jawapan, okey, kemudian sambung dengan selain itu ataupun seterusnya, okey, apa jawapan yang kedua. Okey, itu cara nak menjawab soalan yang panjang lah Okey, kita pergi nombor 3. Okey, nombor 3 ni soalan kemahiran berfikir aras tinggi lah Okey, jadi kita baca dulu soalan dia. Okey, ibu bapa merupakan insan yang amat disayangi oleh anak-anak. Okey, ibu bapa merupakan insan yang sangat kita sayang sebagai anak, betul tak? Betul kan? Okey. Jadi soalannya kat sini Okey, pada pendapat anda, mengapakah banyak kes pengabaian ibu bapa yang telah tua berlaku? Biasa kalau kita dengar soalan tu, biasa-biasa tanya pengabaian terhadap anak-anak lah kan. Macam kes penderaan ke, kes pengabaian ibu bapa tak bagi anak makan, pakai dan sebagainya, tempat tinggal yang tak cukup dan sebagainya Okey, tapi soalan ni lain sikit. Okey, dia tanya kepada kita, okey, kenapa kalau anak-anak ni sangat sayangkan kepada ibu bapa? Okey, kenapa banyak kes pengabaian ibu bapa yang telah tua banyak berlaku? Okey, apa maksud pengabaian ibu bapa? Maksudnya ada ibu bapa yang telah tua ni, anak-anak tak mau jaga bila ibu bapa sakit tak nak ambil berat pasal mereka, biarkan mereka hidup sendirian duduk sorang-sorang di rumah, terutama kepada pasangan yang telah berlaku kematian lah, contohnya kematian suami ke kematian isteri, tinggal sorang-sorang tapi anak tak mau jaga tak mau ambil untuk ialah menjaga ibu ni lah ataupun ayah ni ataupun ada yang mengabaikan dari segi apa? Dari segi hantar ke ibu bapa ni ke pusat-pusat penjagaan orang tua sebab rasa macam tak mau dah jaga mak bapak ni, rasa menyusahkan dan sebagainya. Jadi soalan di situ menguji kita, dia tanya kenapa.
Kenapa berlaku perkara-perkara sedemikian? Walhal sepatutnya kalau kita sayang ibu bapa kita, kita akan sanggup buat apa saja untuk mereka. Okey. Jadi yang ni 3 soalan ni macam biasa jawab dalam buku Komsas ya. Selepas saja awak habis menyalin semua nota yang cikgu beri. Okey, sekian. Terima kasih pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, sila salin nota dalam buku Komsas masing-masing ya. Okey, cikgu dah pesan tadi. Okey, selamat menyalin. Okey, kemudian sila jawab soalan yang dia beri. Okey, semoga faham semua penerangan telah cikgu sampaikan kepada awak semua. Okey, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain pembelajaran. Okey, jaga diri, jaga kesihatan dan teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.